Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Selamat ber-BPDR pada hari ini. Okey, kita berjumpa lagi lah. Okey, kalau ikut jadual hari ini hari Ahad, kita akan setiap hari Ahad kita akan ber-PDR. Okey, cikgu harap anak-anak pelajar semua sudah bersedia. Okey, dalam keadaan tenang, jiwa kuat. Okey, walaupun kita belajar secara alam maya lah. Okey, untuk hari ini, okey, cikgu telah pun membuat perancangan dan membuat persediaan untuk fokus hanya pada tajuk atau pada bahagian B, iaitu alih bentuk komunikasi lah, semester 3 alih bentuk komunikasi. Okey, sepanjang kita belajar di sekolah, okey, kamu telah pun mendapat pelbagai pendedahan soalan-soalan ABK, dan kamu telah pun didedahkanlah dengan kategori-kategori bentuk-bentuk soalan, kata-kata kunci yang ada dalam alih bentuk komunikasi, walaupun sebenarnya kita belum habis semua lagi mempelajari tentang alih bentuk komunikasi, khususnya soalan-soalan berbentuk media aliran, okey, graf aliran, dan juga gambar rajah, catapai. Okey, itu antara bentuk-bentuk yang belum belajar lah. Okey, walau bagaimanapun seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, untuk ABK, media yang utama, okey, media utama, media yang popular bermula tahun 2013 sehinggalah yang terkini lah. Okey, dia punya pemberatan adalah media jadual, alih bentuk komunikasi, bentuk media jadual. Okey. Okey, walau bagaimanapun kita akan belajar media-media yang lain lah. Okey, untuk hari ini cikgu nak fokus hanya kepada pola perubahan sahaja. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, pengenalan ABK secara asas. Okey, ini sebagai pengenalan dan juga sebagai hanya ulangan saja. Okey, secara asasnya ABK, alih bentuk komunikasi semester 3. Okey, kategori data. Okey, analisis data secara asasnya terdiri daripada 3, iaitu pola perubahan, pola umum dan juga pola banding lah. Okey, hari ini cikgu nak fokus kepada data. ABK berbentuk data, hanya kategori pola perubahan sahaja. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Analisis data secara asas terdiri daripada 3, iaitu pola perubahan, pola umum dan pola banding. Okey, fokus perbincangan pada hari ini, okey, seperti mana yang cikgu sebut tadi, okey, cikgu highlightkan di sini, iaitu sekali lagi pola perubahan. Okey, secara umumnya bentuk media yang boleh ditanya dalam soalan kategori pola perubahan boleh berbentuk jadual, media jadual, boleh berbentuk graf bar, boleh berbentuk graf garis dan juga boleh berbentuk catapai. Okey, ini antara media-media yang boleh ditanya bagi kategori soalan pola perubahan. Okey, antara empat-empat media ini yang popular, yang lazim ditanya iaitu dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Namun demikian, media-media lain, bentuk-bentuk media lain seperti graf bar dan juga catapai juga pernah ditanya dalam soalan STPM silibus baharu. Okey, cuma graf garis belum lagi
belum ada lagi dalam soalan STPM baharulah. Okey, kemungkinan boleh ada. Okey, setakat ini jadual, dan catapai telah pun ditanya. Okey, untuk memandangkan kita membincangkan tentang pola perubahan, okey, cikgu nak juga menekankan, nak highlightkan tentang kata kunci kategori pola perubahan. Okey, kita ulang sekali lagi. Apabila sesuatu soalan mengandungi ataupun mempunyai istilah, mempunyai kosakata seperti istilah perubahan, perubahan, atau perkembangan, atau istilah yang membawa ciri-ciri perubahan atau pergerakan, maka soalan tersebut merupakan soalan kategori pola perubahan, bukan pola banding, bukan pola umum. Okey, seperti mana yang kamu tahu, okey, kita buat sedikit perbandingan secara kasar. Apa perbezaan antara pola perubahan, pola banding dan juga pola umum? Okey, kalau pola perubahan baru saja disebutkan tadi dan tertera di slide ini, iaitu dalam soalan mesti ada ciri-ciri perubahan, khususnya lazimnya istilah perubahan itu sendiri, istilah perkembangan. Okay, dua ini merupakan lazimlah popular ditanya dalam merupakan istilah yang menunjukkan ataupun merupakan kata kunci untuk kategori pola perubahan. Okey, manakala pola banding, okey, mempunyai istilah banding itu sendiri, atau dalam soalan kategori pola banding juga kemungkinan ada istilah-istilah ataupun ciri-ciri yang membawa kepada perkataan banding, seperti mungkin paling tinggi, paling rendah. Okey, itu antara ciri-ciri yang menunjukkan bahawa soalan tersebut adalah kategori pola banding. Manakala pola umum, seperti mana yang kamu telah pun didedahkan apakah kata kunci untuk pola umum, iaitu apabila soalan tersebut tidak mempunyai ciri-ciri pola perubahan dan tidak mempunyai ciri-ciri pola banding, maka soalan tersebut adalah kategori pola perubahan, iaitu pola yang mengandungi pola-pola perubahan dan pola banding. Okey, jelas perbezaan kategori pola basic. Pola basic, analisis data basic, iaitu pola perubahan, pola banding dan pola umum. Okey. Okey. Bagi menjawab soalan kategori pola perubahan, okey, antara idea bentuk-bentuk, okey, sebelum tu kita lihat dulu bentuk-bentuk pola perubahan yang mungkin boleh ditanya. Okey, dalam satu-satu soalan. Okey, yang pertama iaitu pola perubahan 2 tahun. Bermaksud jadual, okey, bermaksud jadual atau media yang diberikan hanyalah merangkumi 2 tahun. Okey. Yang kedua, pola perubahan 3 tahun dan ke atas. Bermaksud di sini kemungkinan jadual tersebut atau media tersebut terdiri daripada 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Lazimnya 3 atau 4 tahun lah. Okey, apa beza antara 1 dan 2? Kenapa cikgu letak asing antara 1 dan 2? Maksudnya pola perubahan 2 tahun, pola perubahan 3 tahun dan ke atas, cikgu jadikan sebagai 2 kategori. Okey, disebabkan 2 tahun, 3 tahun dan ke atas, kita akan lihat nanti dari segi pembinaan idea yang
sedikit berbeza. Apakah dia? Kita tengok nanti. Okey, yang ketiga, pola perubahan hanya data peratus sahaja. Bermaksud media atau jadual yang diberikan merangkumi beberapa tahun, tetapi nilainya hanyalah melibatkan nilai peratus sahaja. Data peratus sahaja. Okey. Okey, yang keempat, pola perubahan melibatkan data nilai mutlak dan peratus. Okey, bermaksud di sini jadual atau media yang diberikan merangkumi data nilai mutlak dan juga peratus. Ada kedua-duanya sekali. Okey, kemudian kemungkinan juga soalan boleh tanya tentang pola perubahan kategori hubung kait. Apa maksud kategori hubung kait? Iaitu melibatkan dua perkara. Okey, kita akan tengok nanti berdasarkan contoh soalan. Okey, ini adalah antara beberapa bentuk soalan yang boleh ditanya dalam kategori pola perubahan. Okey, sebelum kita melihat contoh-contoh soalan kategori pola-pola tadi, okey, di sini cikgu paparkan idea-idea ataupun pembentukan pola yang boleh berlaku kategori pola perubahan, iaitu boleh berlaku pola perubahan meningkat, pola perubahan menurun, pola perubahan tidak konsisten, pola perubahan tetap, statik atau tidak berubah, tidak mengalami apa-apa perubahan, dan yang kelima iaitu fokus kepada jumlah besar. Sama ada dia kategori mengalami meningkat, menurun atau tidak konsisten. Okey, jumlah besar walaupun mengalami pola yang mungkin sama iaitu meningkat atau menurun atau tidak konsisten, namun untuk kategori jumlah besar berdiri sebagai idealnya sendiri. Okey, jadi di sini dirumuskan bahawa pembentukan pembinaan idea utama atau pola yang boleh berlaku dalam kategori pola perubahan terdiri daripada 5 berdasarkan soalan, berdasarkan jadual, berdasarkan data yang diberikan. Okey, seterusnya setelah kamu didedahkan mendapat gambaran kasar sedikit tentang mukadimah atau pengenalan tentang pola perubahan, kita lihat beberapa contoh soalan berdasarkan beberapa kategori yang cikgu bahagikan tadi. Okey, yang pertama iaitu pola perubahan 2 tahun. Okey, kita lihat soalan kategori pola perubahan 2 tahun. Okey, di sini kamu lihat contoh soalan kategori pola perubahan yang hanya merangkumi 2 tahun. Okey, sebagai contoh tahun 2007 dan tahun 2008. Okey, kita baca sekali lalu soalan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, jelaskan perubahan ketibaan kapal di pelabuhan terpilih di Malaysia bagi tahun 2007 dan tahun 2008. Terangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh negara bagi memastikan jumlah kapal yang berlabuh meningkat. Okey, di sini jelas menunjukkan soalan ini mengandungi 2 ayat. Ayat yang pertama iaitu AD, analisis data, manakala ayat yang kedua merujuk kepada AP, analisis pengetahuan. Ayat yang pertama mempunyai kata kunci yang memang jelas menunjukkan bahawa soalan ini kategori pola perubahan.
Okey, ini kata kunci yang sangat jelas yang nak menentukan bahawa soalan ini merupakan kategori soalan pola perubahan. Confirm. Soalan ini adalah kategori pola perubahan. Okey, seterusnya apabila melihat soalan setelah mengenal pasti soalan kategori pola apa, seterusnya kamu kena amati iaitu dari segi apakah isu soalan. Okey, isu soalan iaitu tentang ketibaan kapal di pelabuhan terpilih. Okey, ketibaan kapal di pelabuhan terpilih iaitu Kelang, Pulau Pinang, Tanjung Pelepas, Pasir Gudang, Kuching dan Labuan. Okey, itu adalah isu. Manakala perkara lain yang perlu diteliti selain daripada kata kunci, selain daripada isu, iaitu dari segi tempoh atau tahun. Okey, tahun yang terlibat iaitu tahun 2007 dan tahun 2008. Maka jelas soalan ini dikategorikan sebagai pola perubahan melibatkan hanya dua tahun. Okey. Okey, seterusnya apakah kehendak soalan yang seterusnya? Okey, ini KS yang pertama. Okey, ini adalah KS yang kedua. Langkah-langkah untuk langkah-langkah yang boleh diambil oleh negara Malaysia bagi memastikan jumlah kapal yang berlabuh meningkat. Apakah yang boleh dilakukan oleh negara Malaysia bagi memastikan kapal-kapal dari luar negara berlabuh di pelabuhan-pelabuhan terpilih di Malaysia? Okey, jadi jelas di sini soalannya kombinasi 2 tambah 2. 2 AD, 2 AP. Iaitu format berasingan. Okey, nampak? Okey, kemudian setelah kamu mengenal pasti, meneliti kehendak soalan, mengkategorikan soalan ini kategori pola perubahan dan sebagainya, maka perlulah diamati jadual. Okey. Apabila soalan ini adalah kategori pola perubahan, maka berlakulah pergerakan dari 2007 ke 2008. Jadi apa yang berlaku? Lihatlah satu-satu. Okey, Kelang apa yang berlaku? Menurun. Pulau Pinang apa yang berlaku? Meningkat. Tanjung Pelepas apa yang berlaku? Menurun. Pasir Gudang meningkat. Kuching menurun. Labuan meningkat. Okey, apabila kamu telah melihat proses yang berlaku, proses pola perubahan yang berlaku, seterusnya kamu mengklasifikasikan pola-pola ini. Okey, iaitu contoh di sini apa yang berlaku. Yang pertama, menurun. 2, meningkat. Menurun melibatkan 1, 2, 3. Maka kamu perlu klasifikasikan dari segi penurunan yang berlaku melibatkan Kelang, kemudian melibatkan Tanjung Pelepas dan juga melibatkan Kuching. Okey, itu kaedah yang perlu kamu lakukan bagi mengkategorikan pola yang berlaku, pola perubahan yang berlaku. Okey, seterusnya meningkat melibatkan negara, melibatkan pelabuhan Pulau Pinang, kemudian melibatkan Pasir Gudang dan melibatkan Labuan. Okey, kalau berdasarkan idea umum yang disenaraikan tadi, okey, adanya peningkatan, adanya penurunan. Okey, untuk jadual ini hanya 2 pola perubahan sahaja yang berlaku, iaitu meningkat, menurun dan meningkat. Okey, bagaimana pula dengan idea yang ketiga iaitu tidak konsisten?
Okey, konsisten untuk jadual ini, untuk soalan ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Kerana soalan ini hanya melibatkan dua tahun. Idea ataupun pola perubahan tidak konsisten berlaku hanya apabila tahun atau tempoh tersebut merangkumi 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Jadi boleh melihat pergerakan perubahan tidak konsisten, sama ada mungkin naik turun, turun naik dan sebagainya. Bagaimana pula dengan idea statik? Sudah tentu tidak ada. Dan yang kelima, jumlah besar. Untuk soalan ini tidak dinyatakan, jadualnya tidak diberi jumlah besar. Maka kamu tidak boleh atau mengkategorikan atau melihat pola perubahan kategori jumlah besar. Walaupun kamu boleh membuat tambahan, membuat pengiraan untuk mencari jumlah besar, namun demikian tidak digalakkan memandangkan dalam soalan atau dalam jadual tidak diberi jumlah besar. Maka idea untuk analisis data tiada pilihan yang ketiga. Maka jawapan untuk analisis data iaitu hanyalah menurun dan meningkat sahaja. Tiada pilihan ataupun tidak boleh memberi idea yang ketiga. Okey, nampak? Namun demikian untuk AP kamu boleh bagi idea 2 atau 3. Yang ketiga sebagai proses jalan selamat sahaja. Nak bagi 2 pun boleh, nak bagi 3 pun boleh. Namun demikian disarankan, digalakkan bagi 3 langkah. Okey, seperti mana yang kamu tahu, seperti mana cikgu sebut sebelum ini, untuk bahagian A, B, K tiada had patah perkataan. Apa yang menjadi panduan kamu hanyalah dari segi masa untuk menulis satu-satu soalan A, B, K. Okey? Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Slide ini sebagai sebagai satu gambaran yang jelas. Okey. Sebagai satu pencerahan kepada apa yang telah cikgu bincangkan dalam slide sebelum ini. Okey. Okey, kita tengok semula. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, jelaskan perubahan ketibaan kapal di pelabuhan terpilih di Malaysia bagi tahun 2007 dan tahun 2008. Okey, ayat yang pertama, okey, cikgu boldkan dengan warna yang berbeza, okey, supaya kamu nampak apakah makna-makna yang cikgu highlightkan, supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Okey. Okey. Sebagai ulangan, okey, perubahan merupakan kata kunci yang menentukan bahawa soalan ini adalah kategori soalan pola perubahan. Okey, manakala yang biru adalah isu untuk soalan ini. Kenapa perlu kamu highlightkan, kenapa perlu kamu kenal pasti isu untuk soalan ini? Okey, ya kerana isu merupakan antara item yang perlu ditulis dalam idea utama. Jadi kena kenal pasti apakah isu untuk satu-satu soalan. Okey, kemudian perlu juga dikenal pasti tempoh atau tahun yang terlibat. Okey, seterusnya untuk AP iaitu langkah-langkah. Okey, langkah-langkah apa? Bagi jelas, iaitu langkah-langkah oleh negara Malaysia bagi memastikan jumlah kapal yang berlabuh meningkat. Okey, fokusnya jumlah kapal yang berlabuh meningkat. Okey. Okey, lihat di sini analisis data. Okey, ada kata kunci ada kata kunci perubahan.
bermaksud soalan ini kategori pola perubahan. Okey, analisis pengetahuan. Okey, ada iaitu langkah-langkah. Okey, dan apabila analisis pengetahuan mengkehendaki kamu ataupun ayatnya berbunyi seperti yang di atas, maka formatnya adalah berbentuk asing, berasingan. Maka kombinasi jawapan 2 tambah 2, atau sekiranya boleh bagi AD3, maka bagilah AD3. Sekiranya langkah boleh bagi 3, maka bagilah 3. Namun demikian 2 tambah 2 sudah memadai. Okey, 3 tambah 3 adalah sebagai jalan selamat sahaja. Okey, isu ketibaan kapal di pelabuhan terpilih di Malaysia, tempoh, okey, 2007 dan 2008. Dan satu lagi perkara yang perlu kamu teliti, yang perlu diberi perhatian, iaitu unit. Okey, sila pastikan setiap soalan, setiap jadual diberikan apakah unit yang terlibat. Okey, kerana kesalahan unit ataupun kamu mengabaikan unit yang terlibat boleh menyebabkan markah kamu kehilangan markah yang banyak, khususnya di bahagian huraian. Okey, untuk soalan ini unitnya iaitu buah. Okey. Okey, sebaiknya apabila menjawab soalan A, B, K, kamu buatlah rangka seperti ini. Bukanlah buat jadual secantik ini. Okey, hanya draft, hanya rangka supaya item-item seperti analisis data, analisis pengetahuan, format, kombinasi jawapan, isu, tempoh dan unit kamu kenal pasti. Maka draft ini, rangka ini membantu kamu daripada membuat kesilapan, khususnya kesilapan besar yang boleh mempengaruhi markah. Okey. Kita lihat dulu, seterusnya kita lihat pembinaan idea dan huraian analisis data terlebih dahulu. Okey, untuk kategori pola perubahan, ramai yang mahir, ramai yang faham dengan jelas. Okey, ini sebagai ulangan sahaja. Okey, dan juga sebagai peneguhan supaya kamu tidak melakukan kesilapan, terutama apabila akan menjawab soalan STPM yang sebenar. Okey, berdasarkan jadual tadi, okey, berdasarkan soalan tadi, berlaku hanya 2 bentuk pola perubahan, iaitu pola perubahan meningkat dan juga pola perubahan menurun sahaja. Okey, seperti mana yang kita analisis pada jadual mula-mula tadi. Okey, cuma di sini nak ditekankan dari segi pembinaan atau penulisan idea dan juga penulisan huraian. Okey, seperti mana kamu tahu, setiap idea membawa 1 markah, manakala huraian 2 markah. Jadi setiap satu perenggan tersebut, setiap satu idea yang diikuti dengan huraian, markah maksimumnya adalah 3 markah. Okey, kita cuba ingat balik dari segi permarkahan ABK, iaitu terdiri daripada isi, huraian, bahasa dan rumusan. Isi dah tentu 4, 1 kali 4, huraian 2, 2 kali 4, 8. Okey, kemudian automatik bahasa 2. Betul? 12, 13, 14, 15. Bahasa apabila menulis sahaja maka automatik dapat 1 markah, manakala 2, okey, lihat pada markah yang kamu dapat di bahagian idea dan juga huraian nak menentukan rumusan tersebut layak dapat 2 atau 1. Okey, ingat baliklah. Okey, ni cuma ulangan saja untuk nak ingatkan sekali lagi, terutama apabila kita belajar tanpa bersua
bersuah muka. Cikgu harap kamu masih ingat, masih lagi ingat apa tentang format pemarkahan bahagian ABK. Untuk idea utama soalan ini, cikgu ulang sekali lagi. Untuk idea utama mestilah ada empat item, iaitu isu, tempoh, rumus dan juga contoh. Contohnya seperti ayat 1, idea utama yang pertama, isu. Di manakah isu? Iaitu ketibaan kapal di pelabuhan terpilih di Malaysia merupakan isu. Tempoh iaitu bagi tahun 2007 dan tahun 2008. Rumus iaitu peningkatan. Manakala contoh Pulau Pinang, Pasir Gudang dan Labuan. Maka lengkaplah pembinaan atau penulisan idea utama untuk soalan ini. Idea utama yang pertama untuk soalan ini dapatlah 1 markah. Dan satu lagi diingatkan, iaitu dari segi contoh, sekiranya ada lebih daripada 1, seperti soalan ini, idea inilah, ada Pulau Pinang, Pasir Gudang dan Labuan, maka pastikan ketiga-tiganya ditulis tanpa tercicir walaupun 1. Seandainya tercicir 1, maka hilanglah 1 markah, jadi kosong markah. Kamu harus ingat bahawa mata pelajaran pengajian am merupakan satu mata pelajaran yang melatih para pelajar STPM membina keyakinan, membina sifat-sifat ketelitian yang tinggi supaya dapat membentuk karakter, membentuk personaliti pelajar yang memang betul-betul layak untuk meneruskan pengajian di pusat pengajian tinggi. Itu orang kata matlamat tersirat. Mata pelajaran pengajian am bukan semata-mata hanya untuk dapat A dan melayakkan masuk ke universiti. Skill-skill dari segi kerohanian insaniah juga sebenarnya ditekankan dalam mata pelajaran pengajian am. Seterusnya terlihat huraian. Untuk huraian, pastikan apabila ada contoh lebih daripada 1, maka pilihlah cuma hanya 1 sahaja. Contoh di sini kita pilih Pulau Pinang. Cikgu pilih Pulau Pinang. Apa yang perlu ada dalam penulisan huraian? Pastikan apabila soalan kategori pola perubahan meningkat, dan untuk soalan ini hanyalah 2 tahun, jadi tidak menjadi satu masalah, kerana kamu semestinya sudah tentunya dapat memberi idea, dapat memberi bukti berdasarkan kedua-dua tahun. Contoh pada tahun 2007, mesti menyatakan nilai mutlak yang terlibat berserta unit. Pastikan unit ada di setiap angka. Angka yang ada dah tentu mempunyai, kita boleh tafsirkan dalam pelbagai kategori lah, sama ada buah, sama ada tan metrik, sama ada ringgit Malaysia. Jadi unit penting untuk menentukan angka-angka tersebut membawa maksud ataupun sebenarnya nilai tersebut untuk apa. Untuk orang, untuk buah, untuk tan metrik, untuk RM juta dan RM ringgit Malaysia dan sebagainya. Pada tahun 2007 nyatakan nilai yang terlibat, 2008 nyatakan nilai yang terlibat, dan seterusnya beza nilai kedua-dua nilai bagi kedua-dua tahun tersebut, dan yang seterusnya adalah peratus perubahan. Peratus perubahan iaitu baru terasal perasal kali 100. Maka lengkaplah analisis data kategori huraian untuk mendapat 2 markah.
Okey, sama juga dengan idea utama yang kedua, iaitu penurunan. Okey, situasinya, cara penulisannya sama, cuma penurunan, tadi peningkatan. Okey, untuk huraian juga sama, iaitu mesti ada nilai mutlak kedua-dua tahun 2007 2008, kemudian beza nilai mutlak dan peratus perubahan. Okey, cikgu nak ingatkan sekali lagi, peratus perubahan pastikan 2 titik perpuluhan. Di sini 2 titik perpuluhan. Wajib 2 titik perpuluhan. Dan satu lagi nak diingatkan, okey, apabila kategori penurunan bukan bermaksud peratus perubahan negatif 1260. Okey, jangan tulis negatif. Okey, salah. Okey, jelas? Okey, kemudian kita lihat pembinaan idea dan huraian analisis pengetahuan. Okey, tadi analisis data ngam-ngam, 2 sahaja, tiada pilihan, maka 2 itu sahaja perlu ditulis. Manakala analisis pengetahuan, sebaiknya bagilah lebih daripada 2. Okey, seperti yang tertera di sini. Okey, untuk analisis pengetahuan untuk soalan ini, soalan mengkehendaki kamu menyenaraikan, memberi langkah-langkah bagi memastikan jumlah kapal yang berlabuh meningkat. Langkah-langkah supaya kapal-kapal dari luar sana, luar negara yang berlabuh di pelabuhan negara Malaysia yang terpilih bertambah, meningkat. Apa yang boleh dilakukan? Okay, antaranya iaitu dari segi kemudahan infrastruktur yang cekap, menyediakan kemudahan infrastruktur yang cekap. Okey, menyediakan. Okey. Menjaga keselamatan. Okey, meningkatkan perkhidmatan. Okey, ada unsur-unsur langkah. Okey, dan setiap langkah tersebut perlulah disusuli dengan huraian yang jelas, huraian yang bernas, huraian yang memang menyokong idea-idea atau langkah-langkah yang kamu berikan tadilah. Okey, contohnya kemudahan infrastruktur yang cekap, antara huraian yang boleh menjadi sokongan kepada idea tersebut seperti menyediakan kemudahan baik pulih kapal yang mengalami kerosakan semasa perjalanan dan menyediakan tempat penyimpanan. Okey, kamu lihat, untuk mendapat huraian yang mantap, untuk mendapat huraian markah penuh iaitu 2 markah. Okey, jadi kamu bagilah 2 atau 3 ayat, 3 sokongan yang nak menyokong apa yang dimaksudkan dengan kemudahan infrastruktur yang cekap. Seolah-olah menulis AC. Okey. Sama juga dengan untuk langkah, ada aspek menjaga keselamatan dan juga meningkatkan perkhidmatan. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat pola perubahan 3 tahun. Okey, tadi 2 tahun, seterusnya cikgu kategorikan sebagai kategori pola perubahan 3 tahun. Okey, ini contoh soalan. Soalan kategori pola perubahan 3 tahun yang merangkumi 2012, 2013 dan 2014. Okey, mengapakah soalan ini yang dipaparkan ini dikategorikan sebagai pola perubahan? Kerana kata kunci yang ada dalam soalan sangat jelas, iaitu perkembangan. Istilah perkembangan, kosakata perkembangan jelas menunjukkan bahawa soalan ini merupakan kategori pola perubahan. Okey, seterusnya, okey, isu. Apakah isu untuk soalan ini? Iaitu nilai pelaburan asing mengikut sektor terpilih
Kemudian dari segi tempoh, okey, telah disebutkan tadi. Kemudian ada AP. Okey, AP iaitu soalan menghendaki kamu menyatakan keadaan yang memungkinkan kemasukan lebih banyak pelaburan asing di negara ini. Maka jelas soalan ini kombinasi jawapan 2 tambah 2 atau 3 tambah 3 iaitu 2AD 2A AP. 2A 2AD 2A AP. AD iaitu pola perubahan. Kamu akan lihat nanti pola perubahan yang berlaku. Kemudian AP perlu lihat keadaan-keadaan yang memungkinkan kemasukan lebih banyak pelaburan asing ke negara ini. Ini bermaksud Malaysia iaitu berpandukan kepada tajuk jadual. Okey, negara ini merupakan negara Malaysia lah. Okey, Malaysia jelaskan keadaan yang memungkinkan kemasukan lebih banyak pelaburan asing di negara Malaysia. Okey, kamu dah nampak kombinasinya 2 tambah 2. Okey, sekarang kita tengok AD berpandukan kepada jadual yang tertera di sini. Kamu dah tentu dalam kepala dah tersenarai apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan, apakah idea-idea atau pola-pola perubahan yang mungkin boleh berlaku berdasarkan soalan. Maka perlulah dilihat satu-satu sektor yang terlibat. Ada 4 sektor yang terlibat dan jumlah. Okey, untuk sektor perkilangan, okey, kamu kena amati satu-satu. Okey, memandangkan soalan ini kategori pola perubahan, maka jumlah yang menegak kamu abaikan. Anggaplah ianya cuma hanya sebagai pengganggu sahaja. Okey, sebab jumlah menegak hanyalah sesuai untuk kategori pola banding. Tidak boleh wujud pola perubahan. Maka lihatlah pergerakan atau perubahan yang berlaku berdasarkan sektor. Okey, untuk sektor perkilangan, lihat apa yang berlaku. Okey, di sini meningkat. Okey, kemudian meningkat. Okey, maka di sini perkilangan meningkat. Okey, perniagaan 15, 16, 17 juga meningkat. Pertanian 10, 2, 10, 1. Okey, turun. Okey, turun. Ini kategori turun. Kemudian perkhidmatan 10, 11, 11, 6, 7 meningkat. Manakala jumlah besar iaitu 5, 5, 7, 5, 9 meningkat. Jadi, apabila kamu telah melihat pergerakan yang berlaku, maka perlulah diklasifikasikan kepada pola-pola perubahan yang berlaku. Okey, jadi di sini apa yang berlaku? Dah tentu meningkat, ada, menurun, ada, dan jumlah besar. Apakah yang berlaku? Jumlah besar pergerakan yang berlaku iaitu juga meningkat. Maka AD ada 3. Okey, nanti kita lihat paparan slide. Okey, analisis soalan sekali lagi. Analisis data. Okey, kata kunci ada istilah perkembangan bermaksud soalan kategori pola perubahan. Analisis pengetahuan ada dan ianya adalah berbentuk asing, iaitu kamu dikehendaki mengemukakan 2 atau 3 keadaan yang memungkinkan kemasukan lebih banyak pelaburan asing ke negara ini. Okey, keadaan ataupun kelebihan yang ada lah. Okey, kombinasi jawapan. Okey, isu. Okey, jelas. Tempoh 3 tahun merangkumi 2012, 2013 dan 2014 dan unit yang terlibat iaitu RM juta. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pembinaan idea utama dan huraian analisis data. Okey, kita lihat yang pertama, nilai pelaburan asing mengalami peningkatan berterusan atau berkembang positif. Okey, nampak? Maksudnya di sini kamu boleh menggunakan salah satu, mengalami peningkatan berterusan atau berkembang positif. Okey, istilah berkembang positif juga boleh mewakili
kosakata peningkatan. Okey, dan sebenarnya berkembang positif ni bermaksud dia dari sudut kosakata untuk konsep ekonomi. Okey, dia lebih menepati. Okey, tetapi sekiranya kamu samar-samar ataupun kurang jelas, boleh menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan lah, iaitu nilai pelaburan asing mengalami peningkatan berterusan. Okey, ada isu, ada rumus, ada tempoh dan juga ada contoh. Contoh merangkumi perkilangan, perniagaan dan perkhidmatan. Okey, sama juga dengan soalan tadi. Okey, untuk huraian dah tentu ada 3 perkara: nilai mutlak, beza nilai mutlak dan juga peratus perubahan. Sama juga dengan yang kedua dan yang ketiga. Cuma beza antara soalan 1 dan soalan 2 tadi, okey, dari segi huraian. Okey, kita lihat di sini. Okey, memandangkannya di atas dicontoh mungkin akan mengelirukan kamu, maka cikgu ambil contoh yang kedua. Okey, apa yang dimaksudkan oleh cikgu tadi secara perbandingannya dengan soalan satu tadi. Soalan satu tadi cuma ada 2 tahun, manakala soalan yang kedua ada 3 tahun. Okey, apabila ada 3 tahun, okey, ada kalau berdasarkan tadi ada 2012, 2013, 2014. Maka untuk huraian, okey, kamu hanya ambil tahun awal dan juga tahun akhir. Abaikan tahun tengah 2013. Contoh 2012, okey, nilai dia, nilai mutlak yang terlibat RM sekian-sekian juta. Okey, dan terus meningkat pada tahun 2014, bukan 2013, sebab dia mengalami peningkatan atau penurunan berterusan. Okey, maaf di sini ada istilah meningkat, ini menurun. Okey, kemudian peningkatan sebanyak iaitu beza dan juga peratus perubahan. Beza, peratus perubahan, pastikan 2 titik perpuluhan. Sama juga dengan idea yang ketiga, kategori jumlah besar. Okey, jelas? Okey, seterusnya untuk huraian, keadaan yang memungkinkan kemasukan pelaburan ke negara. Okey, ini cadangan jawapan. Antaranya apabila sesebuah negara tersebut pengiktirafan dunia sebagai destinasi pelaburan. Apabila dunia mengiktiraf bahawa Malaysia sebuah destinasi, sebuah lokasi pelaburan yang terbaik. Contohnya dalam huraian, okey, kamu boleh menyatakan bahawa Bank Dunia meletakkan Malaysia sebagai negara ke-12 paling mesra perniagaan. Pengiktirafan tersebut sudah tentu membuka mata dunia, meningkatkan imej negara, mempengaruhi pelabur-pelabur luar negara FDI untuk melakukan pelaburan di dalam negara Malaysia. Okey, faktor ataupun keadaan yang kedua iaitu wujudnya kestabilan politik. Dah tentu politik yang stabil mendapat menjadikan pentadbiran negara terurus dengan baik, cekap, efisien, kompeten dan seterusnya. Kestabilan tersebut menyebabkan pengurusan dari segi keuangan, pengurusan dari segi dasar-dasar dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan baik, maka menarik pelabur khususnya FDI melabur di dalam negara. Okey, seterusnya kamu juga boleh bagi dari aspek kepakaran sumber. Okey, Malaysia merupakan sebuah negara yang mementingkan, yang memperkasakan bidang pendidikan. Apabila bidang pendidikan dimantapkan, bermaksud modal insan adalah modal insan kelas
pertama. Maka wujudlah sumber-sumber tenaga yang cekap. Okey, yang cekap, yang berkemahiran, mempunyai skill-skill kemahiran yang tinggi. Dan bagi mereka yang peringkat bawahan ataupun hanya sebagai buruh, dari segi tenaga buruh adalah murah dan ramai. Okey, itu antara contoh-contoh huraian yang boleh kamu beri berdasarkan 3 keadaan tadi, atau keadaan-keadaan lain yang sesuai rank relevan juga boleh diberi. Okey, pilihannya 2 atau 3 sahaja. Okey, jelas untuk soalan 2, kategori pola perubahan 3 tahun, dan secara langsung kamu dapat melihat perbezaan antara kategori pola perubahan 2 tahun dan kategori pola perubahan 3 tahun. Okey, cikgu tekankan sekali lagi, terdapat 2 perbezaan yang jelas di sini, iaitu pertama, kategori pola perubahan 2 tahun tidak wujudnya idea, tidak wujudnya pola perubahan tidak konsisten. Dan untuk dari segi huraian, huraian untuk pola perubahan sama ada menurun atau meningkat berterusan. Untuk pola perubahan 2 tahun dah tentu perlu diberi kedua-dua tahun sebagai bukti, tetapi untuk kategori pola perubahan 3 tahun hanyalah mengambil bukti pada tahun pertama dan tahun akhir sahaja. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat pola perubahan kategori hubung kait. Okey, apakah maksud kategori hubung kait? Okey, lazimnya apabila soalan mempunyai hubung kait, maka dia di bawah kategori pola perubahan. Kamu perlu menghubung kaitkan antara dua perkara. Okey, dan dari segi media lazimnya dalam bentuk jadual, dan jadual tersebut ada kemungkinan boleh dalam satu jadual dan ada kemungkinan boleh wujudnya dua jadual yang merangkumi dua perkara. Okey, kita lihat contoh. Okey, pola perubahan kategori hubung kait. Okey, soalan. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan pola tangkapan rakyat Malaysia mengikut jantina di luar negara berkaitan dengan kes pengedaran dadah bagi tahun 2011 dan tahun 2012. Berikan faktor-faktor berlakunya jenayah tersebut. Okey, ayat yang pertama ada istilah, ada kata kunci perubahan. Jelas soalan ini adalah kategori pola perubahan. Okey, seterusnya kata kunci yang berikutnya ada istilah kosakata mengikut jantina. Apabila mengikut jantina sudah pasti melibatkan lelaki dan perempuan. Okey, isunya tentang pengedaran dadah, manakala dari segi tahun atau tempoh, okey, merangkumi hanya 2 tahun, iaitu tahun 2011 dan tahun 2012. Okey. Okey. Ciri-ciri inilah yang menunjukkan bahawa soalan ini kategori pola perubahan hubung kait, iaitu lelaki dan perempuan. Melihat pola perubahan, melihat pergerakan yang berlaku antara dua jantina. Jadi bagaimanakah harus melihat pergerakan tersebut? Okey, dari segi AD. Okey, sebelum tu kita lihat dulu segi AP. AP untuk soalan ini iaitu faktor-faktor berlakunya jenayah tersebut. Jadi soalan ini dah tentu kategori AP-nya adalah kedudukan AP-nya iaitu berasingan. Bila asing maka kombinasi jawapan 2 tambah 2 atau 3 tambah 3. Okey, kamu perlu mengemukakan 2 atau 3 faktor-faktor berlakunya jenayah tersebut, iaitu jenayah apa? Pengedaran dadah. Okey.
Okey, jadi macam mana hendak melihat pergerakan? Ini kita lihat dari segi AD. Bagaimanakah untuk melihat pergerakan atau pola perubahan yang berlaku mengikut jantina? Okey, iaitu pola perubahan kategori hubung kait. Okey, kita lihat jadual. Okey, negara yang terlibat merangkumi Brunei, China, Indonesia, New Zealand, Singapura, Thailand dan negara-negara lain. Okey, kita lihat satu demi satu. Okey, lihat Brunei. Okey, lihat dari segi lelaki, jantina lelaki dahulu yang melibatkan 22 tahun. Lihat apa yang berlaku. Okey, contoh Brunei 10.3. Maka berlaku penurunan. Manakala perempuan 1.0 juga turun. China 7.5 turun. 15.3 turun. Indonesia 40.20 turun. 9.1 turun. New Zealand 9.0 turun. 2.0 turun. Okey, Singapura 18.50 meningkat. 3.0 turun. Thailand 17.30 meningkat. Okey, yang ini meningkat. Negara lain 4.6 apa yang berlaku? Meningkat. 7 dengan 1 menurun. Okey, nampak apalah perubahan yang berlaku, iaitu lihat lelaki. Okey, lihat lelaki, perempuan 7. Okey, itu contohlah. Okey, kalau banyak nanti mengelirukan. Okey, seterusnya jumlah. Okey, lihat pula jumlah lelaki mengalami peningkatan, perempuan mengalami penurunan. Maka di situ kamu perlu klasifikasikan pembentukan idea yang berlaku untuk soalan ini, soalan pola perubahan kategori pola hubung kait. Okey, kamu lihatlah situasi-situasi yang berlaku, maka akan terbentuklah seperti idea yang akan cikgu paparkan nanti. Okey, sebelum tu kita lihat dulu dari segi analisis soalan. Okey, perubahan. Okey, kategori soalan pola perubahan mengikut jantina bermaksud inilah menentukan soalan ini adanya hubung kait. Okey, isu, tempoh dan AP, faktor-faktor 2 tambah 2 atau 3 tambah 3. Okey, ini ulangan saja. Okey, analisis soalan draft. Okey, untuk lebih jelas, analisis data perubahan mengikut jantina dah tentu merupakan pola perubahan hubung kait, faktor berasingan. Okey, isu, tempoh 2 tahun saja, dan yang paling penting unit di sini. Okey, pastikan unitnya adalah orang. Apabila memberi angka-angka atau data-data, jangan abaikan unit orang. Okey, kita lihat pembinaan idea dan huraian analisis data untuk kategori pola perubahan hubung kait. Okey, kita mulakan dengan jumlah keseluruhan. Keseluruhan tadi, okey, kita dah nampak apa yang berlaku, menunjukkan tangkapan meningkat bagi lelaki manakala menurun bagi perempuan. Lelaki apa yang berlaku? Meningkat dan perempuan menurun. Okey, tempoh ada, isu pun ada, contoh pun jumlah keseluruhan lah. Okey, ini kategori jumlah keseluruhan. Okey, untuk idea yang kedua, okey, tadi kamu dah lihat pergerakan yang berlaku dan klasifikasikan pergerakan yang berlaku yang sama. Okey, contoh di sini kalau menurun, okey, bagi kedua-dua jantina, lihat ada atau tidak pergerakan perubahan kategori menurun bagi kedua-dua jantina? Ya, ada, iaitu melibatkan Indonesia, China, Brunei, New Zealand dalam tempoh tersebut.
Okey, untuk huraian. Okey, kita tengok dulu kemudian huraian. Okey, idea yang ketiga, apa yang berlaku iaitu meningkat bagi kedua-dua jantina. Okey, tadi menurun. Ini meningkat bagi kedua-dua jantina. Okey, tadi banyak negara. Ini hanyalah negara Thailand. Okey, seterusnya ada lagi yang berlaku, pola perubahan hubungan kait yang berlaku iaitu meningkat lelaki, menurun perempuan. Siapa yang terlibat? Negara mana yang terlibat? Iaitu ada dua di sini, Singapura dan negara-negara lain. Okey, jelas? Apakah yang dimaksudkan dengan kategori pola perubahan kategori pola hubung kait? Bermaksud setiap idea utama mesti lihat pergerakan atau perubahan bagi kedua-dua perkara iaitu jantina, lelaki dan perempuan. Lihat apa yang berlaku seperti mana proses yang cikgu tunjukkan tadi dan klasifikasikan untuk membentuk idea-idea utama berdasarkan pola-pola yang berlaku. Okey, jelas? Seterusnya kita lihat huraian. Okey, huraian di sini untuk kategori pola perubahan hubung kait agak cerewet sebab dia merangkumi kedua-dua perkara, merangkumi lelaki dan merangkumi perempuan. Perlu dinyatakan, perlu dibuktikan kedua-duanya. Okey, contoh lelaki dan perempuan, kedua-duanya perlu diberi. Lelaki seperti biasa balik kepada asas, balik kepada basic. Dari segi huraian mesti ada nilai mutlak, mesti ada beza nilai mutlak dan mesti ada peratus perubahan. Sama juga dengan perempuan. Wajib kedua-duanya dibuktikan. Okey, tiada pilihan. Barulah dapat dua markah. Okey. Jadi di sini maksudnya dia akan lebih panjang berbanding dengan soalan-soalan kategori bukan hubung kait. Okey, sama juga dengan kategori pola perubahan menurun, sama. Begitu juga dengan meningkat bagi kedua-dua jantina, sama. Tiada pilihan. Dan juga dari segi idea yang keempat, meningkat bagi lelaki manakala menurun bagi perempuan, juga mesti ada tiga perkara ini. Nilai mutlak, beza dan perempuan, merangkumi lelaki dan perempuan. Buktikan meningkat lelaki, menurun perempuan dan pilihannya satu negara saja sekiranya negara atau contoh lebih dari satu. Okey, faham? Okey, soalan hubung kait sila faham betul-betul sebab ini pertama kali kamu didedahkan dengan pola perubahan hubung kait dan soalan STPM silibus baru pernah naik satu kali kategori pola hubung kait. Jadi untuk soalan kategori pola perubahan hubung kait kamu harus berhati-hati, memerlukan ketelitian yang tinggi sebab kelalaian kamu boleh menyebabkan gugur ataupun tercicir mana-mana idea sama ada di bahagian idea utama atau di bahagian huraian yang dah tentu menjejaskan atau mempengaruhi markah kamu. Okey, elakkan sebab strategi untuk mendapat markah terbaik SEM 3 juga adalah pada bahagian B. Sedaya upaya cuba mendapat markah di antara 13 hingga 15 markah. Okey, seterusnya kita lihat dari segi AP, analisis pengetahuan. Okey, soalan ini mengkehendaki kamu menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya jenayah pengedaran dadah. Di antaranya idea-idea yang boleh dinyatakan di sini seperti disebabkan oleh keuntungan yang lumayan yang besar, yang menyebabkan seseorang itu mudah dipengaruhi ataupun terjebak dalam seperti keldai dadah.
Okey, faktor yang kedua iaitu kewujudan sindiket antara bangsa. Okey, berlaku kesalahan ejaan. Kewujudan sindiket antara bangsa ini berluasa, khusus terutama di sempadan negara lah. Okay, seperti mana yang berlaku baru-baru ini, berlakunya tembakan antara penyeludup dadah, ataupun berlakunya pertukaran sistem barter antara daun ketum dengan dadah dari Thailand, manakala ketum dari Malaysia, sehingga menyebabkan tembakan yang menyebabkan maut ke atas penguat kuasa. Itu salah satu contoh. Okey, seterusnya, faktor seterusnya iaitu pengaruh teknologi. Okey, teknologi yang pesat memudahkan urusan mereka untuk mengedar dadah secara dengan lebih pantas, cara dengan lebih mudah. Okey, malah modus operandi yang terlibat juga pelbagai dan sentiasa diubah-ubah, sehingga menyukarkan pihak berkuasa mengesan pengedar-pengedar dadah. Okey, selesai kategori pola perubahan hubung kait, dan cikgu harap kamu faham dengan sebenar-benar faham lah. Okey, seterusnya kita masuk pola perubahan kategori data peratus sahaja. Okey, yang ini cuma cikgu nak tekankan bahawa ataupun nak menyatakan secara ringkas soalan kategori pola perubahan juga ada soalan kategori pola perubahan hanya melibatkan data peratus sahaja. Apabila melibatkan data peratus sahaja, bagaimana untuk membina idea utama dan seterusnya menyatakan menulis huraian. Okey, dari segi pola-pola yang berlaku adalah sama seperti pola-pola perubahan sebelum ini, iaitu melibatkan meningkat, menurun, tidak konsisten, statik, dan jumlah besar apa yang berlaku. Okey, contoh untuk kategori ini, pola perubahan kategori data peratus sahaja, bermaksud ada hanya nilai peratus sahaja, data tersebut nilai peratus sahaja. Jadi automatik untuk soalan ini kamu dah tahulah unitnya hanyalah dalam bentuk peratus. Okey, bukan dalam bentuk nilai mutlak biasa yang kamu selalu jumpa dalam soalan-soalan sebelumnya. Okey, kita lihat sekali lalu soalan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, jelaskan perubahan indeks harga pengguna di negara-negara ASEAN dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Huraikan kesan peningkatan indeks harga pengguna di sesebuah negara. Okey, soalan ini secara kasarnya kamu boleh nampak kombinasi jawapan dah tentu 2 tambah 2. Okey, apabila kamu membaca kehendak soalan yang kedua, iaitu AP menghendaki kamu menyenaraikan 2 atau 3 kesan peningkatan indeks harga pengguna di sesebuah negara. Di sesebuah negara bermaksud secara umum lah, tidak hanya melibatkan negara Malaysia sahaja. Jadi kesan tersebut bagi 3 atau 2. Maka di sini jelas kombinasi jawapan 3 tambah 3 atau 2 tambah 2, dan kedudukan AP adalah berasingan. Okey, jelas. Jadi seterusnya kita nak melihat AD, iaitu untuk AD dah tentu kategori pola perubahan, disebabkan ada istilah atau kata kunci yang sangat jelas, iaitu perubahan. Okey, isu untuk soalan ini iaitu indeks harga pengguna di negara-negara ASEAN, dan tahun merangkumi banyak tahun, 2010, 2011, 2012, 2013. Okey, ini adalah antara contoh kategori pola perubahan 4 tahun. Okey, kita lihat apakah yang berlaku, AD yang berlaku. Okey, lihat soalan ini ada sedikit kelainan. Yang pertama dari segi peratus, dan soalan ini isunya iaitu indeks harga pengguna. Okey, kita lihat pola perubahan yang berlaku. Okey, Malaysia
lihat Malaysia apa yang berlaku. 285216. Okey, di sini berlakunya peningkatan, kemudian turun, kemudian turun. Okey, Indonesia lihat turun, kemudian meningkat. Thailand apa yang berlaku? 368736 juga tidak konsisten. Filipina 6964 tidak konsisten. Singapura dan Brunei Darussalam ada sikit kelainan di situ, di mana kedua-duanya ada nilai negatif. Indeks harga pengguna bernilai negatif. Maka di sini kamu nampak pembentukan pola perubahan yang berlaku. Jadi bagaimanakah pembinaan atau penulisan idea dan juga huraian? Jom kita lihat. Okey, sekali lagi dari segi analisis data yang untuk lihat analisis soalan dengan lebih jelas, okey, berdasarkan draft inilah. Okey, sekali lagi cikgu highlightkan perkara-perkara penting di sini. Okey, dan cikgu terjemahkan dalam bentuk jadual di sini, iaitu kata kunci perubahan, pola perubahan dan hanya nilai peratus. Analisis pengetahuan iaitu kesan, format berasingan 2+2 atau 3+3. Isunya indeks harga pengguna di negara-negara ASEAN. Tempoh 2010 hingga 2013 iaitu merangkumi 4 tahun. Dan pastinya unitnya adalah peratus. Okey. Lihat pembinaan idea dan huraian analisis data. Untuk soalan ini, wujudnya dua pola perubahan yang berlaku, iaitu kita dah nampak tadi tidak konsisten. Apabila pola perubahan tidak konsisten, maka sebaiknya wujud kamu sertai dengan pattern bentuk yang berlaku, iaitu menaik dan menurun. Tidak konsisten disusuli dengan pattern. Okey, naik, turun dan sebagainya lah. Untuk soalan ini naik dan turun. Okey, melibatkan negara mana, iaitu contoh dan tempoh, dan ini adalah isu seperti biasalah. Okey, complete dapat satu markah. Manakala idea yang kedua ada sedikit kelainan. Okey, memandangkan isunya adalah indeks harga pengguna dan datanya mempunyai nilai negatif, maka wujudlah penulisan idea seperti idea yang kedua, iaitu indeks harga pengguna di negara-negara ASEAN berkeadaan negatif pada tahun 2011 melibatkan Singapura dan Brunei Darussalam. Itu ada sedikit perbezaan dengan idea-idea yang sebelum ini. Okey, maka huraian untuk idea yang pertama, okey, dia agak banyak disebabkan kamu perlu memberi bukti naik dan bukti itu turun. Namun demikian, memandangkan ada 4 negara yang terlibat dalam situasi ini, maka kamu pilihlah satu daripada 4 negara tersebut. Contohnya di sini cikgu paparkan, ambil contoh negara Malaysia. Ayatnya seperti ataupun pembinaan huraiannya seperti indeks harga pengguna atau ringkasnya IHP di Malaysia mengalami kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2015. Kenaikan buktikan ke tahun 2011 iaitu 2.8% menjadi 5.3%. Okey, hanya menulis peratus sahaja. Kenaikan yang berlaku sebanyak 2.5% namun menurun menjadi 2.8% pada tahun 2012, iaitu penurunan sebanyak 2.5%. Indeks pada tahun 2013 terus menurun sebanyak 1.4% menjadi 1.6%. Okey, jadi simple, hanya peratus tanpa nilai mutlak. Maksudnya di sini huraian tidak ada peratus perubahan. Okey. Okey, manakala idea yang kedua. Okey,
lagi mudah, lagi simple, iaitu hanya menyatakan ataupun menulis nilai negatif bagi kedua-dua negara yang terlibat. Okey, negatif 0.3%. Okey, maaf di situ tiada simbol peratus. Okey, sepatutnya kamu masukkan simbol peratus, iaitu negatif 0.3% dan negatif 0.4% bagi kedua-dua negara. Okey, jelas? Soalan AD. Soalan kategori pola perubahan hanya melibatkan data peratus. Okey. Manakala dari segi analisis pengetahuan, okey, seperti mana kehendak soalan. Okey, antara idea yang kamu boleh nyatakan di sini seperti harga barangan dan perkhidmatan di negara berkenaan akan meningkat, dan kamu huraikanlah dengan relevan bagi menyokong idea utama yang menunjukkan bahawa berlakunya harga barangan dan perkhidmatan di negara berkenaan akan meningkat. Okey, contoh seperti berlakunya kenaikan harga tersebut menyebabkan ataupun mampu mempengaruhi harga barang lain. Okey, yang kedua, menyebabkan kesukaran hidup atau kadar kemiskinan meningkat disebabkan oleh kenaikan indeks tadi, kuasa beli pengguna akan jatuh dan seterusnya mengurangkan pembelian. Okey, juga berlaku di situ ejaan G tak ada, ya. Okey, yang ketiga akan menyebabkan penyusutan nilai mata wang. Okey, penyusutan nilai mata wang. Okey, hurailah seperti apabila indeks tersebut meningkat menyebabkan mempengaruhi ekspor dan import dan seterusnya boleh menyebabkan inflasi. Okey, kesan daripada kenaikan indeks tadi menyebabkan penyusutan nilai mata wang negara. Okey, ini antara idea yang boleh diberi, dan idea lain yang sesuai, yang relevan juga boleh diberi dan akan diberi markah dan dinilai dan diberi markah yang sewajarnya. Okey. Seterusnya kita lihat pola perubahan kategori data peratus dan nilai mutlak. Okey, kalau tadi pola perubahan hanya melibatkan data peratus sahaja. Okey, seterusnya kita lihat pola perubahan yang mempunyai kedua-dua nilai, iaitu peratus dan nilai mutlak. Okey, contoh soalan seperti yang tertera di sini. Okey, kita lihat soalannya. Jadual di bawah menunjukkan perkembangan kemasukan pelaburan asing dari negara terpilih pada tahun 2009 dan tahun 2010. Huraikan faedah kemasukan pelaburan asing ke Malaysia. Okey, kamu lihat di sini, lihat jadual, iaitu ada nilai mutlak dan juga ada peratus. Okey, nilai mutlak dalam unit RM juta dan peratus merangkumi 2009 dan tahun 2010 melibatkan 4 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, China, Singapura dan Taiwan, serta dalam jadual ada dinyatakan disertakan jumlah besar. Okey, kita tengok soalan. Soalan ini mempunyai kata kunci yang jelas, iaitu istilah perkembangan. Perkembangan sekali lagi merujuk kepada pola perubahan. Okey, pola perubahan. Okey, ini adalah kata kunci yang jelas. Okey, seterusnya isu kemasukan pelaburan asing. Manakala tempoh 2009-2010. Dan soalan ini AP-nya faedah kemasukan pelaburan asing ke Malaysia. Okey, apabila soalan AP berbunyi keadaan sebegini, dah tentu ianya berasingan. Bila berasingan, maka 2 tambah 2 atau 3 tambah 3. Okey, kita lihat sekali lagi dari segi draft analisis data perkembangan. Dah tentu pola perubahan, dan pola perubahan tersebut merangkumi peratus dan mutlak, nilai mutlak. Analisis pengetahuan, faktor kemasukan pelaburan asing, berasingan 2 tambah 2, isu, tahun terlibat dan unit, peratus dan nilai mutlak, dan peratus tersebut dalam dan nilai mutlak tersebut dalam unit RM juta. Okey.
Seterusnya kita lihat pembinaan idea dan huraian analisis data bagi kategori pola perubahan yang mempunyai data mutlak dan juga peratus. Okey. Daripada soalan tadi terbentuknya, terjadinya, ataupun terhasilnya 3 AD. Berdasarkan jadual yang diberikan. Yang pertama, dari segi jumlah keseluruhan, jumlah besar apa yang berlaku, iaitu berlaku peningkatan. Yang ini samalah dengan sebelum ini, cara nak menghurai dan juga cara menulis idea utama, sebab hanya melibatkan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan tersebut tidak mempunyai peratus, sebab 100 peratus lah. Yang ada cuma peratus perubahan. Ada nilai mutlak, ada beza nilai mutlak, ada peratus perubahan untuk jumlah keseluruhan. Yang ini tidak ada kemusykilan. Tetapi untuk idea yang kedua dan idea yang ketiga, ada sedikit perbezaan. Apabila soalan kategori pola perubahan yang mempunyai dua data, iaitu dari segi data mutlak dan juga peratus, maka antara perkara ataupun pola yang boleh berlaku seperti contoh, kemasukan pelaburan asing dari tahun 2009 dan tahun 2010, sumbangan peratus meningkat dan nilai pelaburan yang meningkat ialah Amerika Syarikat dan China. Bermaksud di sini peratus meningkat, nilai mutlak meningkat, melibatkan Amerika Syarikat dan China. Itu pola yang berlaku berdasarkan soalan tadi, berdasarkan jadual tadi. Itu yang berlaku. Apa lagi yang berlaku, iaitu lihat idea yang ketiga, iaitu berlaku peratus pelaburan menurun tetapi jumlah nilai pelaburan meningkat, melibatkan Taiwan dan Singapura. Peratus menurun manakala nilai mutlak meningkat. Berlaku kontras, satu meningkat, satu menurun. Kalau tadi kedua-duanya meningkat. Itu yang berlaku pada soalan atau jadual tadi. Untuk huraian bagi idea yang kedua, seperti biasa, apabila contoh lebih daripada satu, maka pilihlah satu. Untuk huraian untuk membuktikan meningkat dari segi peratus dan juga meningkat dari segi nilai mutlak, maka perlulah dibuktikan satu persatu. Contoh, Amerika Syarikat dari segi peratus pelaburan asing meningkat dari 45.0% pada tahun 2009 ke 74.3% pada tahun 2010. Ini peratus untuk Amerika Syarikat. Manakala dari segi nilai mutlak, RM juta 2009 meningkat ke 11732.5 juta pada tahun 2010 dan diikuti dengan peningkatan ataupun perbezaan peningkatan sebanyak RM juta banyak mana dan diikuti dengan peratus perubahan. Jelas. Itu ada sikit kelainan lah apabila soalan kategori pola perubahan ada data mutlak, ada peratus. Sama juga dengan idea yang ketiga. Buktikan peratus menurun, buktikan nilai mutlak meningkat, sama ada Taiwan atau Singapura. Pilihlah salah satu. Jelas? Jadi AD akan menjelas. Seterusnya AP. AP untuk soalan ini mengkehendaki kamu menyenaraikan, menulis faedah kemasukan pelaburan asing ke
Malaysia. Okey, faedah kemasukan pelaburan asing ke Malaysia pernah naik dalam peperiksaan STPM. Antara faedah kemasukan pelaburan asing ke Malaysia iaitu menjana lebih banyak peluang pekerjaan, dapat meningkatkan hasil negara, berlakunya pemindahan teknologi dan kemahiran baru. Maka ini adalah contoh-contoh huraian yang boleh menyokong idea-idea tadi, dan juga kemungkinan faedah-faedah lain yang sesuai, yang relevan juga diterima. Okey, pastikan setiap huraian jelas dan menyokong idea utama. Contohnya seperti menjana lebih banyak peluang pekerjaan, dapat mengurangkan masalah pengangguran dan kemiskinan, dan meningkatkan kemahiran modal insan. Okey, di sini menjana peluang pekerjaan. Okey, sekiranya berlaku pertukaran kedudukan pengangguran di sini, peluang pekerjaan di sini, maka kosong markah. Okey, hal ini disebabkan peluang pekerjaanlah yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan dikurangkan. Jadi kamu lihat prioriti ataupun dia punca asasnya dari mana, akibat daripada adanya kemasukan pelaburan asing ke Malaysia, bergantung kepada isu yang dinyatakan. Okey, jelas anak-anak? Okey, maka tamatlah pelajaran kita pada hari ini, iaitu pencerahan tentang tentang alih bentuk komunikasi, kategori hanya pola perubahan, dan kita melihat kepelbagaian bentuk soalan-soalan pola perubahan, dan cikgu harap kamu dapat menguasainya dengan baik. Okey, dapat menguasainya dengan baik. Maka dengan itu cikgu harap sebagai pengukuhan kamu dapat menyiapkan, melengkapkan latihan yang telah pun disediakan dalam Google Doc yang cikgu muat naikkan dalam Google Classroom. Minta kamu siapkan dan submit semula ke dalam Google Classroom. Bagi mereka yang mempunyai masalah Google Classroom, boleh masukkan dalam grup tugasan Telegram seperti biasa untuk cikgu buat semakan. Sebarang kemusykilan, persoalan boleh dikemukakan dalam grup Telegram kita lah. Okey, semoga kamu mendapat manfaat, dapat pencerahan yang sewajarnya hanya untuk ABK kategori pola perubahan yang kita bincangkan, yang cikgu membentangkan atau memberi pencerahan kepada kamu. Okey, semoga beroleh kecemerlangan dunia dan akhirat. Okey, sekian, terima kasih. Berjumpa lagi minggu depan insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bye bye.